Alhamdulillah al-qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita selamat dan sejahtera baik di dunia, begitu juga di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Dadah Pemusnah Negara Bangsa. Kisah anak memukul ibu bapa, abang memukul adik atau adik memukul abang, suami memukul istri, ahli keluarga, pekerja dan jiran tetangga yang mengamuk berpunca daripada ketagihan dadah semakin kerap dilaporkan. Pada 16 Januari 2022, akhbar utusan Malaysia melaporkan seorang pemuda berusia 28 tahun di Kampung Baru Pasir Penambang, Kuala Selangor yang disyaki terlibat dengan dadah telah memenggal kepala ibunya. Kisah-kisah ini akan terus berlaku selagi penyalahgunaan dadah terus merebak dan gagal dibendung secara berkesan. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, meskipun sejak 19 Februari 1983 dadah diisytiharkan sebagai musuh nombor 1 negara dan pelbagai usaha telah digerakkan oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, namun bilangan penagih baru terus dicatatkan. Corak penagihan dilaporkan telah berubah di samping jenis dadah yang semakin pelbagai. Selain daripada dadah jenis tradisional seperti ganja, ketum, ubat batuk, heroin dan morfin, dunia telah diperkenalkan dengan dadah jenis sintetik atau tiruan yang diproses dan dihasilkan melalui makmal seperti pil kuda, syabu, ekstasi dan ais yang semakin popular. Rekod polis Diraja Malaysia menunjukkan sepanjang tahun 2021 hampir 53,000 orang penagih telah ditangkap dan ditahan. Dipercayai bilangan sebenar penagih dadah di dalam negara jauh lebih ramai daripada bilangan yang ditangkap atau ditahan. Dalam tahun yang sama, polis berjaya membuat 9,029 tangkapan pengedar di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Jika disabitkan kesalahan, pesalah akan dihukum gantung sampai mati. Dan seramai 18,064 orang pengedar ditangkap di bawah Seksyen 39A Akta yang sama. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dihukum penjara seumur hidup atau hukuman lebih rendah. Di samping itu, polis turut berjaya menemui 19 pusat memproses dan membuat dadah dengan rampasan dadah bernilai lebih 108 juta ringgit. Pada tahun 2022, polis kontijen Perak berjaya menemui 2 pusat memproses dan membuat dadah di kawasan Pusing dan Jelapang, melibatkan rampasan dadah bernilai lebih 111 juta ringgit. Mimbar mengucapkan tahniah kepada polis Diraja Malaysia atas kejayaan usaha membanteras pengedaran dadah, terutama kejayaan menemui pusat-pusat memproses dan membuat dadah. Semoga anggota polis Diraja Malaysia terus mendapat petunjuk ilahi dan dikurniakan kekuatan untuk meningkatkan usaha menewaskan musuh nombor 1 negara. Semoga anggota polis Diraja Malaysia yang diamanahkan dengan tanggungjawab besar ini tidak akan ternoda dengan tawaran dan imbuhan yang mahu disobokkan oleh para peniaga dan penyelundup dadah.
Berpandukan maklumat agensi anti dadah kebangsaan, golongan belia berumur antara 19 ke 39 tahun merupakan kategori penagih dadah tertinggi, mencatatkan 65% daripada keseluruhan penagih. Jika kumpulan penagih ini gagal dipulihkan, mereka akan melalui hidup dalam sengsara. Kebiasaannya, penagih dadah akan hilang arah tuju hidup serta akan menghadapi masa hadapan yang kelam. Mereka menjadi warga yang kurang produktif, menjadi beban kepada keluarga, masyarakat dan negara. Tubuh badan mereka memiliki daya tahan yang lemah, oleh itu lebih mudah dijangkiti penyakit. Ramai dalam kalangan mereka terdesak memerlukan wang untuk membeli dadah, berakhir dengan melakukan pelbagai jenayah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, penyalahgunaan apa jua jenis dadah adalah haram kerana dadah memberi mudarat kepada badan dan akal, bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Ummu Salamah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin wa muhtir. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada setiap perkara yang memabukkan dan melesukan. Riwayat Imam Abu Daud. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang bersidang pada 15 dan 16 April 1982 memutuskan sebarang penyalahgunaan dadah hukumnya haram. Dadah hanya boleh digunakan bagi tujuan perubatan yang mematuhi syarak. Dadah boleh mengakibatkan kerosakan fungsi pelbagai organ dalam badan seperti jantung, hati, buah pinggang, tulang dan saraf. Dadah nyata memberi akibat sangat buruk kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Kerukunan berumah tangga terjejas, keluarga menjadi porak-poranda, berselisih faham dan bergaduh sehingga ke peringkat melibatkan kecederaan dan menyebabkan kematian. Masyarakat pula hidup gelisah kerana telah hilang ketenteraman, terpaksa berhadapan dengan penagih dadah. Kejadian-kejadian jenayah seperti mencuri, meragut dan mengukut berlaku di persekitaran kawasan kediaman, dilakukan oleh penagih yang terdesak untuk mendapat kewangan. Lebih malang lagi, negara kehilangan tenaga muda yang merupakan pewaris untuk meneruskan usaha membina sebuah negara maju lagi berdaulat. Pada masa yang sama, negara pula terpaksa mengeluarkan belanja yang besar untuk membiayai usaha-usaha pencegahan dan pemulihan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebelum nasi menjadi bubur, usaha-usaha pencegahan wajib dilipat gandakan. Petualang paling utama yang wajib diperangi ialah pengeluaran, pembuatan dan pengedar dadah. Mereka melihat dadah sebagai bahan dagangan untuk diniagakan bagi meraih keuntungan. Lebih ramai yang menagih dadah akan lebih berkembang perniagaan mereka dan lebih besar untung yang dapat diraih. Oleh itu, para peniaga dadah akan sentiasa berusaha untuk meluaskan pasaran dengan mencari penagih baru. Mereka ini sebenarnya iblis bertopengkan manusia, golongan yang tidak layak dipanggil manusia kerana tidak langsung memiliki roh keihsanan. Mereka tergamak mendirikan mahligai kekayaan di atas kesengsaraan mangsa dadah. Para ibu bapa, guru, pemimpin masyarakat, terutama para pemimpin agama dan belia, hendaklah berada di barisan hadapan, melindungi anak-anak muda daripada menjadi mangsa perdagangan dadah. Perhatian hendaklah diberikan jika ada dalam kalangan ahli keluarga, jiran tetangga dan rakan sekerja yang memperlihatkan perubahan sifat. Perubahan sifat boleh dijadikan petanda awal kebarangkalian telah berlakunya penagihan. Antara perubahan sifat tersebut, yang pertama, daripada periang, gembira, ramah berbual, berfikiran cerdas serta mudah meluahkan perasaan, berubah menjadi pendiam, runsing, murung, bercelaru dan memendam perasaan. Kedua, daripada cergas, tangkas, sihat dan bertenaga,
berubah menjadi kaku, uzur, lemah dan tidak berdaya. Ketiga, daripada suka menolong, menumpukan perhatian kepada kerja dan boleh diharap, berubah menjadi tidak peduli, tidak ada tumpuan kepada kerja, cuai, lalai, tidak boleh diharap, tidak berminat dan lemah semangat. Keempat, daripada berterus terang dan boleh dipercayai, berubah kepada suka berdalih dan tidak lagi boleh dipercayai. Dan yang terakhir, daripada tidak menghadapi masalah kewangan yang berat, berubah kepada menghadapi masalah kewangan dan tidak putus-putus membuat pinjaman daripada rakan-rakan dan adik-beradik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.